Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Zulaika Salam, mewakili kumpulan dialog bagi mengupas isu berkaitan dengan pengubahan cuci wang haram. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan dialog. Polis memburu seorang lelaki bergelar Datuk Sri yang juga suspek utama sindiket pengubahan wang haram selepas dia melarikan diri sebaik dibebaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM kemarin. Difahamkan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 4 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM berhubung siasatan kegiatan pengubahan wang haram hasil aktiviti judi dalam talian dan Macau scam. Suspek utama kes pengubahan wang haram yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum melarikan diri pada 11 Oktober lalu kini diberkas. Polis masih menjalankan siasatan berhubung pembabitan ahli politik dalam kes pengubahan wang haram yang dilaburkan dalam perniagaan sah dijalankan beberapa selebriti tanah air. Okey, baiklah saudara. Isu pengubahan wang haram kini tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Namun, ianya menjadi perkara biasa bagi golongan yang tidak bertanggungjawab. Untuk meneliti dengan lebih lanjut tentang isu dan perkara ini, ayo kita bersama dengan wartawan Rohman Ishak. Kenapa cepat kaya? Selongkang cuci wang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi wartawan anda, Rohman. Kita sering mendengar istilah money laundering atau pengubahan wang haram. Ada yang mengetahuinya melalui keratan filem dan ada juga yang mula mengetahuinya melalui keratan akhbar. Ianya sering dikaitkan dengan aktiviti underground ekonomi atau yang tidak bermoral melibatkan hasil jualan dadah, perjudian, pelacuran, rompakan dan sebagainya. Tanpa kita sedar, pengubahan wang haram atau cuci wang haram telah lama berlaku dalam masyarakat kita dan seringkali mendapat liputan yang meluas daripada media-media. Badan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah atau UNODC menganggarkan sebanyak RM3.22 trilion ke RM8.3 trilion wang haram telah dicuci pada setiap tahun. Menurut penganalisis jenayah Datuk Seri Akbar Sattar, pengubahan wang haram ialah satu proses menukar wang kekayaan daripada aktiviti jenayah kepada satu bentuk transaksi agar menampakkan hasilnya sebagai satu yang sah. Analogi paling senang dan mudah untuk difahami adalah kita masukkan wang yang kotor ke dalam mesin basuh. Selepas dicuci, maka keluarlah wang yang bersih. Terima kasih Roman. Kita sudah melihat dan mendengar apa itu pengubahan cuci wang haram. Kini, pasti kita akan tertanya-tanya, apakah perkaitan ciri-ciri dan bagaimanakah tahap cuci wang haram ini dijalankan? Untuk mengenal dengan lebih lanjut, ayo kita tonton video ini. Semestinya anda semua tertanya-tanya, apakah ciri yang dapat kita lihat berkenaan dengan cuci wang haram atau money laundering ini, bukan? Mari kita kupas dengan lebih lanjut. Terdapat beberapa ciri cuci wang haram yang telah dikenal pasti. Pertama, transaksi melibatkan aktiviti haram atau tidak sah. Kedua, hasil yang diterima adalah daripada aktiviti tidak sah. Ketiga, tidak mempunyai pendaftaran perniagaan dan syarikat tidak sah. Keempat, terpaksa merahsiakan aktiviti atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan kelima, melibatkan penipuan data dan mengaburi mata orang ramai. Terdapat 3 tahap pengubahan wang haram dilakukan penjenayah untuk mengelak dikesan pihak berkuasa. Bagaimanapun,
pihak berkuasa tetap berusaha mengesan segala helah ini. Tahap pertama, penempatan. Menurut akhbar, tahap pertama ini membabitkan hasil wang yang besar daripada aktiviti haram seperti rompakan, dadah, maka scam dan sebagainya dilaporkan menerusi sistem kewangan yang sah. Untuk menjayakan tahap pertama ini, penjenayah tersebut akan mendepositkan wang tunai dalam jumlah yang kecil ke dalam beberapa akaun bank yang berlainan lokasi. Selain deposit wang tunai, ia juga boleh ditukarkan dalam bentuk cek kembara atau wang pos. Tambahan lagi, pengubahan wang haram sering menggunakan rangkaian yang luas dengan beberapa nama dan akaun berbeza untuk melaksanakan urus niaga supaya ia tidak dapat dikesan pihak penguatkuasa atau audit trail. Tahap kedua, pelapisan. Pelapisan merupakan konsep di mana penjenayah tersebut memusingkan wang haram menerusi pelbagai tingkat yang kompleks dalam urus niaga kewangan. Mereka akan mengeluarkan wang simpanan mereka secara berulang kali melalui pelbagai bank yang berbeza termasuk offshore bank di negara berbeza. Semua ini dilakukan dengan menggunakan syarikat palsu tanpa aset atau operasi. Tujuan utama pelapisan dilakukan adalah untuk menjauhkan wang berkenaan daripada sumber asalnya. Menurut akhbar juga, syarikat ini hanya membuat transaksi palsu seolah-olah sedang menjalankan perniagaan biasa. Wang yang diterima pula boleh dikitar menerusi beberapa syarikat sebagai wang halal. Peringkat terakhir, integrasi. Dalam peringkat ini, wang haram akan diserap ke dalam sistem kewangan dan ekonomi yang sah. Ia akan membuatkan wang yang diperoleh secara haram itu nampak sah di sisi undang-undang. Menurut pihak berkuasa, jika penjenayah sudah sampai ke tahap ini, maka ia agak sukar untuk membezakan antara hasil kekayaan yang sah ataupun haram. Selepas peringkat inilah, kita akan melihat dalang-dalang kepada operasi atau sindiket kegiatan haram ini hidup dalam kemewahan kerana hasil wang haram sudah boleh digunakan secara sah. Okey, baiklah saudara-saudari sekalian, saya pasti dalam kalangan masyarakat kini tidak tahu bahawa kegiatan cuci wang haram ini juga turut dijalankan melalui kaedah bawah tanah. Oleh itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang isu ini, ayuh kita tonton video ini. Menurut seorang penganalisis jenayah, Kamal Afandi Hashim, beliau berkata, terdapat juga penjenayah yang menggunakan sistem hawala bagi mencuci wang haram itu dengan menghantar wang melalui kaedah bawah tanah, iaitu tanpa melalui lingkungan sistem perbankan atau syarikat kewangan rasmi. Ia langsung tidak meninggalkan sebarang rekod atau dokumentasi, justru dibimbangi digunakan untuk tujuan jenayah seperti penghantaran wang haram, pembiayaan keganasan, pembayaran kegiatan jenayah dan aktiviti pemutihan wang haram. Okey, baiklah. Dalam isu ini, dikenali juga sebagai amlah fa atau amlah puah. Apakah itu amlah fa dan amlah puah? Video ini ada keterangannya. Sudah pastinya, sesetengah dari masyarakat kita tidak terdedah dengan pengetahuan berkenaan anti-money laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 of Malaysia atau disebut sebagai AMLATFA. Jadi, pada sesi kali ini, kita akan mengulas dengan lebih mendalam apa itu AMLATFA. AMLATFA membolehkan mana-mana agensi penguatkuasa Malaysia untuk mengarahkan institusi kewangan untuk membekukan atau merampas mana-mana akaun yang disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram selama 90 hari tanpa perlu mendapatkan perintah mahkamah. Aktiviti pembatasan ini diketuai oleh pihak Bank Negara Malaysia, BNM, dan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM, Suruhanjaya Security Malaysia, SC, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN, Agensi Penguatkuasaan Labuan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Okey, baiklah saudara. Setiap tindakan yang salah pasti akan dikenakan hukuman. Tidak kira apa jua hukuman yang dilakukan. Dengan itu, mari kita lihat apakah hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah jika terlibat dalam kegiatan jenayah ini. Saksikan.
Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 15 tahun dan boleh didenda sebanyak tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM 5 juta yang mana yang lebih tinggi. Penangkapannya dibuat oleh pihak SPRM tidak memerlukan waran tangkap dan juga waran geledah. Kesalahan daripada penjenayah cuci wang haram akan disabitkan di bawah Akta Pembekuan Penyitaan dan Perlucutan Hak tertakluk kepada Seksyen 50 setelah pegawai penyiasat berpuas hati dengan bukti. Baiklah saudara, setelah meneliti satu persatu isu yang telah dikupas dalam video sebentar tadi, kini kita beralih pula kepada pendapat masyarakat tentang isu sindiket pengubahan cuci wang haram bersama Arni Nazira. Kini kita akan bertanya kepada masyarakat berkenaan dengan isu aktiviti pengubahan wang haram. Okey, pernahkah anda dengar berkenaan dengan pengubahan wang haram dan apakah pendapat anda berkenaan dengan isu tersebut? Ya, saya memang pernah dengar tentang pengubahan wang haram ni, terutamanya di kaca-kaca TV dalam berita-berita tempatan yang sering berlaku di Malaysia setakat ini. Okey, untuk soalan kedua, pada pandangan saudari, apakah aktiviti atau kegiatan haram yang menyebabkan penjenayah ingin mencuci wang haram mereka? Okey, pada pengetahuan saya, kebiasaannya aktiviti yang dilakukan adalah perjudian, pelacuran, pengedaran dadah, perdagangan manusia dan yang baru-baru ini yang berlaku iaitu scam, Macau scam. Okey, apakah terdapat masyarakat sekeliling anda atau saudara mara yang pernah terlibat dalam kegiatan cuci wang haram? Alhamdulillah setakat ini tiada lagi saudara mara atau orang-orang yang saya kenal atau orang yang terdekat dengan saya yang terlibat dalam aktiviti ini atau menjadi mangsa kepada aktiviti ini. Terima kasih atas pandangan saudari. Okey, itulah pendapat masyarakat berkenaan dengan isu pengubahan wang haram. Adakah Macau scam pendorong utama cuci wang haram? Ayo kita tonton video ini. Macau Scam ialah sebuah sindiket penipuan panggilan yang melibatkan penipuan culik dan wang tebusan, penipuan sebagai pegawai bank negara atau bank komersial, penipuan berkenaan cabutan bertuah, penipuan sebagai polis atau agensi kerajaan. Okey, baiklah. Kita pasti tertanya-tanya siapakah mangsa yang biasanya menjadi sasaran utama dalam kegiatan jenayah ini. Maka, ayo kita selongkar dengan lebih lanjut mengenai mangsa utama sindiket ini. Akhbar turut menyatakan terdapat golongan artis atau selebriti yang juga menjadi sasaran penjerayah untuk menghalalkan wang mereka. Caranya adalah dengan menubuhkan pelbagai perniagaan dan syarikat, kemudian mencampurkan wang yang haram dengan pendapatan sah, termasuk menaburkan wang itu kepada golongan artis. Misalnya, negara pernah digemparkan dengan pasangan selebriti berusia 36 tahun yang juga usahawan terkenal dipanggil memberi keterangan oleh SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes pengubahan wang haram. Seterusnya para penonton, apakah yang perlu kita lakukan jika tiba-tiba didatangi oleh pihak untuk menawarkan wang yang banyak sebagai pelaburan atau modal menjadi usahawan? Langkah pertamanya, jangan terpedaya dengan penawaran materialistik seperti kereta mewah, motor besar dan jet privasi sebagai jaminan atau keyakinan untuk kita menerima sebarang pelaburan. Di samping itu, semak terlebih dahulu syarikat penawaran dengan pihak SSM bagi memastikan perniagaan mereka telah berdaftar. Semak juga media sosial mereka untuk melihat kesahihan syarikat atau boleh mengambil inisiatif pergi melihat sendiri lokasi syarikat.
Kita juga boleh merujuk kepada pihak berkuasa, misalnya polis, mengenai syarikat-syarikat tidak berlesen daripada website Bank Negara. Selain polis, Suruhanjaya Sekuriti Pejabat Pusat dan KPDNKK patut dijadikan rujukan. Langkah terakhir, semak bank akaun dan nombor telefon syarikat penawaran di portal rasmi PDRM pada pautan ccid.rank.gov.my/semakmula/. Pengubahan cuci wang haram ini perlulah diambil perhatian oleh semua pihak bagi memberhentikan kegiatan ini daripada terus berleluasa di negara ini. Mengapa? Saksikan video ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Kenapa pengubahan wang haram patut dihentikan? Aktiviti seperti ini memberi ruang kepada penjenayah untuk hidup mewah dengan hasil jenayah seperti korupsi, penipuan cukai, merompak, pengedaran dadah dan penyeludupan manusia. Semua aktiviti jenayah seperti ini memberi ancaman kepada kestabilan ekonomi dan keselamatan sosial. Sangat membimbangkan apabila wang haram dikaburi menjadi wang sah dan kemudian sewenangnya digunakan untuk menjayai keganasan dan membawa masuk senjata pemusnah. Terdapat juga pembiayaan kos sosial dan politik dalam aktiviti pengubahan wang haram. Sindiket jenayah terancang menyelinap masuk ke dalam institusi kewangan dan menguasai sektor besar dalam ekonomi dengan memberi jumlah pelaburan yang banyak. Penjenayah terancang ini kemudiannya mendapat peluang memberi rasuah kepada penguasa awam dan kerajaan yang tidak amanah. Okey, baiklah saudara. Oleh itu, kita mestilah buka mata, jaga hati dan kawal iman supaya tidak terjerumus dalam kegiatan jenayah ini. Kesimpulannya, cuci wang haram telah membuktikan ianya cabaran yang sangat kompleks dan dinamik, sekaligus memberikan kesan ke seluruh dunia. Malaysia adalah sebuah negara yang menyertai penguatkuasaan antarabangsa dan membentuk jaringan undang-undang serta polisi untuk membendung masalah ini. Mungkin sudah tiba masanya masyarakat Malaysia sepenuhnya tidak memberi sebarang tolak ansur kepada mereka yang terlibat dengan cuci wang haram dan hukuman tegas dikenakan mengikut undang-undang. Integriti dan sifat tanggungjawab sangat perlu diterapkan ke dalam sistem negara untuk membantras ketidakadilan, terutamanya untuk mereka yang berkuasa. Terima kasih atas perhatian anda. Adat periuk bergerak, adat lesung berdedak. Jika ingin hidup mewah, mestilah berusaha. Daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga. Daripada hidup menanggung dosa, lebih baik mati meninggalkan nama yang baik. Ingat, jenayah membawa para. Sekian sahaja daripada saya, Rohman Tiger, dan Assalamualaikum.